Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Di video kali ni aku akan share dengan korang pengalaman yang dah berlaku bertahun lepas. Okay, reason kenapa aku nak share pengalaman ni sebab dia ada salah satu pengalaman yang aku lalui. Dan pengalaman ni bukanlah satu pengalaman yang terlalu seram, tapi dia sesuatu juga. So aku akan share dengan korang hari ni. Kisah dia berkaitan dekat cyber cafe. Dan benda ni berlaku secara, macam ni nak cakap, aku sendiri pun tak tahu benda tu berlaku. Sampailah aku jumpa dengan seseorang ni macam tu, baru aku tahu kejadian ni, mengapa dan kenapa. So kisah dia macam ni. Dulu aku memang suka sangat pergi kat cyber cafe. So singkatan lah CC kan. Alamak skemanya cyber cafe. Okay, dulu kan kalau kita buat kerja apa-apa kan, kita nak print out apa semua kan, kena pergi CC. Dia bukan macam zaman sekarang, guna handset pun boleh daripada rumah apa semua kan. So kalau pada siapa yang baru-baru, maksudnya adik-adik yang tak tahu zaman-zaman dulu, struggle-nya orang dulu tu, maksudnya masa nak buat kerja ke apa-apa, kita orang nak kena print out, kita orang memang pergi CC. Mungkin zaman sekarang ni kalau orang pergi CC untuk main game je kot, tapi zaman dulu aku memang pergi CC untuk buat kerja. So nak dia jadikan cerita, ada satu kali tu, seminggu juga aku pergi CC yang sama. So untuk membayangkan sekiranya ada di antara mereka yang tak pernah pergi CC ataupun tak tahu CC tu tempat dia macam mana, dia penuh dengan PC. And then tempat yang aku pergi ni, PC dia macam berdepan macam ni. Dan aku adalah salah seorang yang suka duduk dekat tengah ataupun dekat tepi, second ataupun third sebelum ujung. Sebab ujung sekali tu memang dah sentiasa ada orang, customer tetap dekat CC tu. Jadi nak ceritakan, masa first time aku pergi kat CC tu, aku macam tak ada kawan-kawan. Aku memang pergi nak buat kerja. So bila aku dah settle kerja, keluar. And printer dia dekat bahagian tepi sebelah sana tu tau. Jadi aku duduk dekat tengah-tengah. Memang aku punya seat kat situ. Kalau tak tengah-tengah, tepi sikit. Sebab kebiasaannya yang belah depan sana tu semua orang yang main game. So memang yang nak buat kerja memang akan duduk kat bahagian situ. Kebiasaannya CC zaman-zaman dulu memang ada orang jagalah. Kebiasaannya kalau macam kat tempat-tempat bandar sikit, biasa lelaki lah yang jaga. Ada juga yang perempuan macam Amoy ke apa ke jaga CC kan. Tapi tempat yang aku pergi ni memang lelaki jaga. 2 orang lelaki akan jaga kat bahagian PC, bahagian kaunter depan tu. So memang konsep dia main dulu baru bayar kan. Okay, lepas tu aku memang seminggu tu memang pergi CC tu. Masa tu panjang yang aku nak jelaskan pasal CC. Macam orang tak tahu CC tu apa. Tapi sebenarnya aku nak bagi korang vibe tempat yang aku pergi tu. Itu reason ni kenapa aku bagi tahu kat mana dan macam mana keadaan kedudukan tu, supaya biar korang bayangkan dan mendalami apa yang aku rasa. Jadi waktu tu aku duduk kat CC tu, memang aku buat kerja sahaja. Kerja aku settle, aku print, aku keluar. Memang seminggu tu aku pergi. Sampaikan brother yang jaga tu, dia memang dah tahu dah. Nampak aku je dia dah tahu dah aku nak PC mana satu. Okay, tak apalah. Masa tu memang aku pergi. And masa tu aku pergi sendiri dan aku tak ada kawan-kawan. Nak dijadikan cerita, aku duduk kan dekat bahagian seat yang lebih kurang tak berapa tengah sangat, tapi tengah dekat tepi-tepi sikit. So dekat PC ujung belah sini ni ada seorang perempuan ni macam pelanggan tetap. Dia macam memang sentiasa duduk kat PC tu. Memang jarang lah kalau aku pergi dia tak ada kat PC tu. Dia memang duduk situ je. Jadi ada satu hari tu, masa aku nak pergi print tu, aku kan lalu kot print kan, lalu kat tempat PC dia tu. Jadi dia tegur kat aku, banyak kerja ke? Dia tanya kat aku kan. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Aku dah tak apa ingat sangat butir-butir ayat yang dia tanya kat aku. Tapi lebih kurang macam tu lah. Lepas tu aku cakap apa semua kan. Lepas tu borak lah sekejap dengan dia. Okay, lepas tu aku pun duduk buat kerja balik. Esok tu jumpa lagi, borak lagi dengan dia. Tapi kita orang bukan borak yang panjang tau. Tapi dia sentiasa notice kehadiran aku dan dia sentiasa macam nak communicate dengan aku. And aku pun macam respon dengan dia sebab dia pun perempuan and dia pun tak nampak pun macam seseorang yang nampak macam jahat ke ataupun macam mengancam kehidupan aku ke, tak ada kan. Jadi aku okay je dengan dia. Sampailah habis je aku dah tak pergi dah CC tu. Ni kiranya lepas pada peristiwa tu. Satu hari tu aku nak pergi 7-Eleven. Jadi waktu aku mau keluar ke masuk, aku tak ingat sangat dah kisah ni. Aku bertembur lah dengan brother yang jaga CC tu. So dia tegur aku sebab dia memang ingat lah kan aku. Lepas tu dia tegur, dah lama tak nampak dia tu kat aku. Lepas tu aku pun lepas tu
yang jaga CC tu kan, macam tu kat dia. Lepas tu dia cakap kenapa tak datang dah dia tu. Lepas tu aku cakap kerja dah settle dah kan, buat apa nak pergi situ kan, ada kerja nak buat apa-apa pun. Okay, sebenarnya masa zaman aku pergi CC tu, masa tu zaman iPhone 3G tau. So masa tu memang dah ada dah internet, WhatsApp semua, cuma tak berleluasa lagi masa tu kan. Sebab masa tu kan zaman BlackBerry tengah up kan. So macam mungkin masa tu orang, yelah BBM, orang tak berapa main sangat WhatsApp dengan WeChat apa semua. Jadi waktu aku bertemu dengan bro tu, dia kata bila lagi nak lepak. Betul, aku macam aku tak dapat dengan dia, asal pula tiba-tiba tanya tu kan. Aku pun macam tak tahulah, tengok nanti bila dia dah kerja kot baru pergi situ. So aku nak keluar. Masa aku dah nak keluar tu dia kejar aku. Pasal dia cakap aku, apa tak tukar-tukar nombor telefon. Dah aku kawan kan. Mamat ni juga dia macam baik lah, sebab dia tak nampak macam gatal, dia tak nampak macam trying hard macam nak mengorak ke apa. Dia macam sempoi, nampak dia macam suka berborak. Aku pun macam nak nombor telefon boleh tak? Tapi aku minta nombor telefon dia. Aku tak bagi nombor telefon aku. So kata nanti aku miss call. Dia pun okay. So masa tu aku memang nak miss call, tapi aku buat kerja lain apa semua, dah tak ingat pasal dia. Aku tak miss call lah dia. So habis kat situ sahaja. Sampai kan jadi selang dalam beberapa hari jugalah lepas peristiwa tu, aku pergi mamak, aku jumpa dia lagi, terserempak kat mamak. Masa tu dia lepak kat table dengan kawan-kawan dia tau. And dia nampak aku daripada jauh, dia boleh datang kat table aku. So masa tu kan aku macam ada sedikit perasaan perasan lah. Aku rasa macam dia nak ngorak aku ke, macam acah-acah sikit kan. Lepas tu dia datang kat aku, dia kata hari tu kata nak miss call. Betul, lah lupa, nombor tu pun dah tak ingat dekat mana kan. Tak apalah macam ni lah, bagi nombor telefon awak, nanti saya call dia then. Aku pun macam aduh, aku ni jenis aku dulu macam orang, macam bila orang minta nombor telefon, kita direct nak bagi, aku macam fikir-fikir. Sebab aku dah banyak kali gila tukar nombor telefon. Aku rasa macam malas lah benda tu berulang kan. Sebab kadang-kadang orang bila minta nombor telefon, kadang dia pas kat orang. So nombor tu jadi macam orang dah ramai tahu lah. So aku tak suka. So aku macam berat nak bagi nombor telefon aku kat dia. Last-last dia cakap nak kawan, ikhlas nak kawan kan. Konon ayat ikhlas tu macam kita boleh faham lah, macam dia betul-betul nak kawan dengan aku. Masa tu ingat-ingat kan. Lepas aku pun okay, aku pun bagi nombor telefon. Jadi dia pun dah mesej aku, macam kita orang dah contact. Dia kata dia memang nak kawan dengan aku lah. Lepas tu dia kata dia tengok aku macam boleh bawa kawan, macam aku ni macam sempoi, dia cakap tu. Okay lah, aku pun berkawan dengan dia. Aku kawan dengan dia tak sampai seminggu, dia ajak aku lepak. Masa tu dia makan, dia ajak aku lepak. Lepas tu masa kat kedai tu, aku duduk dekat, masa tu aku sampai dengan dia lah, tapi kita orang tak gerak sekali. Maksudnya janji kat satu tempat, lepas tu masuk kedai tu sama-sama. Masa nak duduk kat kedai tu pula kebetulan kedai tu ada pelaris tau. Jadi masa aku masuk kedai tu, aku macam tak nak duduk kat table tu, sebab table tu depan. Sebab apa aku tak nak duduk kat table tu? Aku nampak ada satu jemaah ni kan, dia macam kaki dia tu macam banyak. Dia duduk dekat table tu, dia duduk dekat kerusi tu, table yang kita orang sepatutnya nak duduk tu, dia dah macam menguasai tempat tu. Maknanya kaki dia tu macam banyak. Aku nampak, aku jadi macam mana aku nak tepis kan, sebab aku nampak pandangan aku dah nampak macam tu. Jadi aku kata kita duduk table lagi satu lah macam tu. Jadi masa aku cakap kat dia macam tu, tiba-tiba bila kita orang dah duduk kat table satu lagi tu, dia tanya kat aku, kenapa rupa macam mana pula awak nampak dia macam tu. Betul, aku terus macam terkejut. Macam mana Mamat ni tahu yang aku boleh nampak sesuatu benda ke apa. So aku macam nampak apa. Aku macam acah-acah lah, aku tak faham apa yang dia cakap. Lepas tu dia sengih-sengih, tak ada apalah, betul order lah kan. Okay, dah settle order apa semua. Aku masih lagi penuh dengan tanda tanya, and aku tak tanya kat dia, dan dia pun tak ada macam beria-ria nak cakap kat aku. So aku macam awkward lah, sebab kita orang baru kenal lah. Macam walaupun sebelum ni macam biasa nak jumpa dekat CC, tapi aku tak rancak dengan dia. So waktu tu aku macam terfikir-fikir, kenapa Mamat ni dari ke apa ke. Aku dah macam kepala otak aku dah macam berfikir banyak. Lepas tu aku tak tanya apa-apa. Lepas pada tu dia ada pernah ajak aku jumpa lah, tapi aku macam malas. Tu kan dia mesej aku kan, dia cakap ni kalau free jom lah kita jumpa. Dia macam ayat dia tu macam dia nak cakap, kalau aku jumpa dia waktu tu, dia akan bagi tahu aku sesuatu yang aku tak tahu macam tu. So aku terus macam curious kan, benda apa yang dia nak cakap ni kan. Okay lah, boleh lah jumpa kan. Maka berjumpalah kami dekat kedai mamak lagi. Waktu tu aku tak tahulah kenapa, aku tengok dia macam, waktu tu dia macam smart sikit lah daripada hari-hari sebelum ni aku jumpa dia. So aku macam dia ni macam apa yang dia cakap dengan aku kan. Aku macam segan-segan je nak bercakap banyak dengan dia. Lepas tu waktu duduk tu, dia tanya kat aku, awak tak terfikir ke kenapa tiba-tiba saya nak kawan dengan awak dia tu kan. Lepas tu aku macam entah, sebab macam sebelum ni pun kalau orang nak kawan, zaman-zaman dulu tu kan, macam orang nak kawan tu orang tegur, and dia tukar nombor telefon. Kan memang kebiasaan kan memang macam tu. Tak tahu kenapa awak ada niat tak baik ke. Aku macam tu ya. Aku macam gurau-gurau lah cakap dengan dia. Sekali tu dia cakap macam ni, tak, sebenarnya saya ada benda nak tanya dengan awak ni. Saya sebenarnya dah lama dah awak ni. Saya macam
saya nak kawan dengan awak, di samping tu saya nak tanya awak sesuatu benda, dia macam tu kan. Lepas tu aku pun cakap okey, kenapa? Awak tak pelik ke? Kita dah pernah jumpa hari tu, and tak ada benda soalan ke nak tanya kat saya, dia kata kan. Lepas tu aku kenapa awak nak cakap awak ada ilmu, lepas tu awak boleh tahu sesuatu benda? Aku cakap kan. Lepas tu dia macam gelak-gelak, muka dia dah lain. Lepas tu cakap okey, sebenarnya macam ni, macam tu. So inilah dia cerita kenapa dia nak kenal dengan aku dan apa yang berlaku. Jadi kisah dia cerita kat aku. Dia kata masa awak pergi CC yang seminggu direct awak pergi tu kan, awak pergi dengan kawan awak ke? Dia tanya kat aku. Lepas tu aku cakap tak, seorang lah, kan memang selalu ambil satu PC je. Dia cakap atau awak ada kenangan lain yang sesiapa ke kat CC tu? Tu aku cakap lah, tak ada, memang aku seorang-seorang. Aku macam tu tak ingat tu yang aku bertegur dengan siapa. Sebab selain daripada perempuan yang duduk kat PC ujung tu, aku ada bertegur jugalah dengan beberapa orang yang main game kat situ. Macam yalah, tegur sebab mungkin macam pernah nampak, macam tegur-tegur biasa sebab kita selalu nampak dia dekat CC tu kan. Lepas tu dia cakap kat aku, ya ke? Macam tak ada kawan-kawan rapat? Betul, cakap tak ada. Lepas tu dia cakap, okey, cerita dia macam ni. Awak selalu sembang dengan siapa yang PC hujung tu? Lepas tu cakap, itu random person, tak tahu pun. Bukan memang dia regular customer situ ke? Memang selalu datang situ kan? Sebab hari-hari dia dekat situ dan dia duduk PC yang sama. Lepas tu dia macam dah macam tak betul lah. Dia macam, bukan tak betul. Dia macam dia garuk-garuk kepala. So dia macam mana nak cakap dia gigit jari. Aku macam apa hal mamat ni kan. Lepas tu dia pun cerita lah kat aku. Dia kata sebenarnya PC hujung tu yang nak dekat dengan printer tu rosak tau. Dia memang tak bagi siapa-siapa duduk kat situ. Lepas tu dia kata, ada satu hari tu saya nampak awak berborak dengan someone dekat PC tu kan. Sedangkan PC tu memang tak ada orang. Sebenarnya macam ni lah, jujur je lah dia cakap. Okey, cerita dia macam ni. Aku terus bagi tahu apa yang dia cerita kat aku lah. Dia cakap dia nampak aku berborak dengan yang ujung tu, tapi dia tak nampak pun identiti siapakah yang aku borak dekat ujung PC tu. Masa tu dia kata dia sangat-sangat macam dia curiga sebab diorang macam ni tau. Bila diorang dah habis shift, diorang nak pas shift apa semua, diorang akan kira duit apa sale semua. Lepas tu diorang akan refer CCTV sekiranya ada apa-apa yang berlaku. Macam dekat CC tu, dia kata pernah ada case. Sebab tu lah dia memang akan hari-hari bila dia nak pass shift, dia akan check CCTV. Sebab kat situ ada case orang main PC tak bayar. Lepas tu ada juga case curi, ada curi purse ke apa benda. Tadi orang akan refer CCTV every day. Jadi nak jadikan cerita, masa dia mentelaah CCTV tu, dia kata dia nampak aku berborak dengan orang dekat PC yang ujung tu. Tapi dia kata dia tak nampak siapa orang yang aku borak tu. Tapi dia nampak lah aku bertutur kata dengan orang tu. So dalam CCTV tu terakamlah rakaman aku macam tu. Mungkin masa tu dia tengok aku macam orang gila agaknya kan. Lepas tu dia tengok, lepas tu mula-mula dia macam, dia kata dia ni macam nak, dia cakap kat aku dia kata, saya nak cakap awak gila, saya nampak awak normal. Takkanlah macam awak pula tak betul apa semua. Sebab saya memang nampak awak normal. Tu yang saya macam nak kenal dengan awak tu. Sebab saya nak tanya sendiri dia yang tu. Lepas tu dia kata hari kedua macam tiga CCTV kot terakam yang aku berborak dengan benda tu, tapi benda tu tak ada dalam CCTV tu. Jadi ada 3 rakaman lah berkaitan dengan aku. Nasib baik lah waktu tu bukan zaman viral. Aku syak kalau zaman viral entah mesti ada orang sebarkan CCTV video aku tu. Sebab masa tu dia kata dia memang terkejut dah lah waktu tu dia nak buat closing tu pukul 1 lebih pagi macam tu. Dia kata masa dia tengok tu, dia kan kat kaunter tu. So memang dia nampak lah PC ujung tu. Dia meremang gila-gila. Dia cakap okey, masa tu dia kata dia nampak aku berborak. Mula-mula dia tak yakin. Dia macam ingat mungkin 50-50 lah. Dia ada juga anggap yang aku ni macam tak apa-apa betul. So dia tengok, lepas tu kan dia cakap mula-mula saya ada sikit lah terfikir yang awak ni tak sihat. Aku diam je lah. Aku macam dengar apa yang dia cakap kan. Lepas tu dia kata yang membuatkan saya jadi macam tanya-tanya dan membuatkan saya terfikir-fikir, saya memang ada cuba cari awak tapi tak jumpa. Tapi yelah rezeki nak jumpa awak kat CME tu. Dia cakap ada satu kan 3 rakaman yang terakam kan. Satu rakaman tu menunjukkan yang aku tengah bercakap rancak. Lepas tu PC tu menyala. Maksudnya kalau di mata aku, memang aku nampak budak tu tengah main PC tau. Memang aku nampak lah dia duduk type apa semua, dia buat kerja benda apa kan. Aku memang nampak. Tapi dalam CCTV tu, di rakaman yang pertama tu, dia nampak aku bercakap dengan seseorang. Seolah-olah aku bercakap dengan seseorang yang ada dekat PC tu. Tapi PC tu tak menyala.
Lepas tu ada satu rakaman yang terakam tu, yang ni membuatkan dia macam faham yang sebenarnya aku berkomunikasi dengan benda yang orang lain tak nampak. Dia kata sebab PC tu macam dia menyala, tapi macam kau tahu tak, macam TV rosak tu kan. Dia macam sebenarnya macam tu. Kiranya Mamat tu sempat nampak dekat dalam CCTV tu. Lepas tu dia kata masa aku pergi kat printer tu, dia kata kerusi yang duduk dekat PC tu bergerak ke arah aku, seolah-olah macam memang ada orang yang duduk dekat atas kerusi tu mengalir ke arah aku. Lepas tu aku pun berborak. Jadi dia faham lah yang sebenarnya bukan aku cakap seorang-seorang. Dia kata step pada tu dia macam terus meremang. Dia cakap dia tahu yang sebenarnya ada benda yang aku cakap tu, memang ada benda. Step pada tu lah dia kata dia memang macam dia nak sangat cari aku, macam dia nak jumpa sangat aku. Tapi yelah rezeki, sebab masa tu aku PCC tu dekat juga dengan kawasan aku. Jadi memang senang lah untuk dia jumpa aku kan. Macam bertembung yang nak jadikan cerita kan, dia terjumpa dengan aku. So dia kata dia macam nak tahu sangat sama ada aku ni memang nampak ke macam mana ke, apa yang aku nampak. Dia nak tahu kisah yang aku nampak, siapa perempuan yang aku bersembang tu lah. Lepas tu dia cerita lah kat aku macam masa dia cerita aku macam shocking tau. Aku cakap boleh tengok ke rakaman tu? Tapi rakaman tu tak dapat tengok. Aku memang tak dapat tengok. Aku nak cakap dia tipu macam tak logik juga. Sebab masa aku borak dengan perempuan tu, aku memang anggap dia ada. Sebab orang yang depan, belah-belah depan apa semua, dia macam tak ambil apa aku borak dengan perempuan tu. So aku anggap perempuan tu memang ada, bukan jemaah. And plus masa tu dia duduk, jadi dia menghadap macam tu. Jadi aku pun macam tak teranggap lah benda tu adalah jemaah. Sebab tempat orang ramai. Lepas tu pula tempat kat sisi tu kan macam bising. And aku tak terfikir. Memang aku langsung tak fikir sampailah Mamat tu cakap yang sebenarnya apa yang aku buat, apa yang aku cakap dengan sesiapa aku cakap tu tak wujud. Aku pun terkejut lah. Aku auto meremang kat dengan cerita dia. So, tapi aku faham lah dia tak tipu kan. Atau aku cakap macam fikir-fikir, yelah, tapi memanglah sebelum-sebelum ni pun macam banyak je kisah-kisah yang macam tu yang terjadi kat aku kan. So bila dia cerita macam tu, aku faham lah. Macam aku tanya kat dia, so sekarang ni awak ingat saya gila ke? Dia cakap, tak, saya tak anggap macam tu. Tapi macam mana awak face benda ni apa semua, tanya kat aku kan. Lepas tu aku cakap lah, aku daripada kecil aku cerita lah kat dia, aku share lah pengalaman tu. Lepas tu kan dia cakap ni, tapi dengan siapa dia cakap tu, entah tu selama ini tengah saya kerja apa semua, dia memang ada, dia merhati apa semua. Dia macam cakap macam tu kan. Lepas tu aku cakap yang tu tak tahulah kan. Tapi memang selama seminggu tu memang perempuan tu ada je dekat PC tu kan. Lepas tu Mamat ni macam fikir-fikir. Lepas tu habislah perborakan kita kat situ. Habislah borak kat situ. Aku dah tak kontak dengan dia, macam kontak tapi tak jumpa. Lama semua. Dah selang lama juga aku tak jumpa dia. Sampailah satu hari tu, aku tak tahu sama ada aku tukar nombor ke macam mana ke waktu tu. Kita orang bertembung masa tu on the way nak pergi ke train. Jadi masa tu macam lama tak jumpa, sembang-sembang. Terus dia bangkit balik kisah yang pasal kat sisi dia tu kan. Jadi dia cerita lah kat aku, dia dah berhenti kerja dah kat situ. Sebab masa dia kerja, masa aku duk urung-urung datang tu, dia part time je. Sebab dia tengah tunggu result degree dia kan. Jadi masa tu lah dia kerja sekejap, lepas tu dia dah berhenti. So bila aku bertembung balik dengan dia tu, waktu tu dia dah berhenti dah. Kiranya dia dah start kerja, dia kerja tempat lain yang betul-betul kerja kan. Dia cerita lah kat aku, sebelum dia nak berhenti tu, dia ada tanya dekat owner CC tu. Dia cakap biasa selalu check CCTV apa semua kan, kat sini ada tak regular customer apa semua bagai. So dia cerita lah, cerita borak-borak sampailah dia tu macam terusik sikit cerita kisah aku. Macam mana entah dia cakap, aku pun tak ingat lah kisah tu. Tapi dia cakap lah, ada mungkin apa yang aku jumpa tu, dia kata sebab dulu ada satu kes. Sebab sebelum tu Mamat tu tanya dekat bos dia tu, dia cakap ada kes orang bunuh diri ke apa ke. Sebab selalu kan kalau macam cerita hantu kan, orang bunuh diri tempat tu macam roh tak aman apa semua, ada pengaruh TV kan. Dia cakap macam tu lah. So dia sajalah tanya kat bos dia macam tu. Lepas tu bos dia marah dia. Cuma dia kata kes bunuh diri tak ada, tapi pernah jadi satu kes. Ada seorang perempuan ni, dia rajin lah datang sisi tu. And then ada satu hari tu di balik malam, dia kena ganggu dengan geng yang mak rempit tau. Masa tu orang tak boleh buat apa-apa. Sebab dekat area situ macam black area. Jadi orang nak tolong pun orang takut-takut. Sebab budak-budak motor tu ramai. Lepas tu tak tahu kes macam mana. Mungkin bawa kes ke balai ke apa ke, owner dia tak tahu. So lelaki yang aku kenal tu, Mamat tu, dia macam buat spekulasi sendiri lah. Dia cakap entah perempuan tu dah tak ada ke apa ke, dia selalu datang kat situ atau apa-apa terjadi kat dia, kita tak tahu. Tapi bos dia kata memang masa kes dia kena kacau dengan mak rempit tu, memang kecoh jugalah. Kiranya dekat kawasan tu orang berkata-kata jugalah tentang kes perempuan yang kena kacau malam tadi, geng-geng mak rempit kacau semua. Tapi apa yang berlaku kat dia, kita orang semua tak tahu. Macam aku tak tahu, Mamat tu pun tak tahu, and bos dia pun tak tahu. Jadi kita tak tahu apa sebalik cerita tu.
Cuma nak cerita berikan, dia rasa mungkin perempuan tu kuat, dia kena mengena. Sebab perempuan tu adalah customer tetap yang selalu datang kat sisi tu. Tapi lepas kes dia kena ganggu dengan geng merempit tu, dia dah tak datang dah sisi tu. Tapi bukanlah nak cakap memang kuku dia dah mati ke apa ke, harap-harap dia memang hidup lagi lah kan. Cuma nak ceritakan, dia cuba nak kaji dengan siapa yang aku bercakap tu. Kenapa dekat sisi pun ada jemaah macam tu, kenapa perempuan tu selalu datang kat sisi macam tu. Dia macam nak tahu kan. Tapi soal-soal macam ni kita tak tahu, hanya Allah je yang tahu. Dan apa yang aku nampak tu pun aku tak ada sibuk macam nak rongkai kenapa, siapa, mengapa. Aku macam sekadar habis kat situ, dah benda nak jadi, nak buat macam mana kan. Jadi itulah dia kisah dia. Lepas tu Mamat tu bercakap lah masa yang dia nak kenal aku tu, sebab dia rasa macam, dia rasa aku tak gila, and dia rasa macam nak tahu dengan siapa aku cakap. Lepas tu dia ada cerita kat aku masa ujung-ujung dia dah nak berhenti tu kan. Dia kata memang ada beberapa perkara pelik berlaku dekat sisi tu. Dia kata di mana macam bila dia dah mop apa semua tu kan, tiba-tiba ada orang main Swiss. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi macam orang macam menangis dia kata, tapi dia tak jelas. Tapi Mamat ni dia jenis macam cool juga. Dia tak macam gelabah sangat. Dia kata kadang-kadang pernah je macam dia dah kunci pintu apa semua kan, tiba-tiba dia cari kunci, dia tak ada. Kunci tu dekat dalam sisi tu, macam benda tu macam mengusik macam tu lah. Tapi selebihnya tak ada. Tapi dia kata dia pernah borak dengan kawan dia, sebab kan jaga sisi tu kan 2 orang. Dia pernah borak dengan kawan dia tu, dia kata pernah tak kena ganggu apa. Kawan dia pernah kena ganggu masa tu kawan dia masuk kat dalam toilet kat sisi tu. Toilet tu berdekatan dengan PC yang jemaah perempuan tu selalu duduk tau. So dia kata dia pernah masuk toilet tu, tiba-tiba dia di-lock daripada luar. Maksudnya lock sebenarnya belah dalam kan, tapi bila dia nak keluar tak boleh buka pintu tu, seolah-olah macam ada orang lock kat luar. Dia mengamuk tak jadi apa, sampailah dia terdetik dalam hati dia baca doa. Lepas tu dia buka pintu tu dibuka kan, ringan sangat, dan kat luar tak ada siapa-siapa pun. Memang macam seolah-olah dia kena ganggu macam tu. Itu je lah gangguan yang member tu pernah kena. Dan selebihnya Mamat tu kata tak adalah benda-benda yang heavy. Cuma dia kata pengalaman pertama dia, dan dia kata dia tak pernah lalui benda yang macam mana, di mana dia tengok CCTV yang aku buka menikit tu lah. So dia rasa macam dia tak percaya benda tu, tapi dalam masa yang sama benda dah berlaku kan. Tu yang macam dia kata start dia nampak PC tu menyala, and dia nampak kerusi tu bergerak. Dia tahulah yang aku tengah buka menikit dengan sesuatu yang orang lain tak nampak. Apa yang aku cerita ni memanglah bukan memberi manfaat ke apa ke. Ini sekadar perkongsian sahaja. Suka boleh dengar, tak suka boleh skip. Aku tak kisah tau apa pun orang nak nilai aku, apa pun orang nak kritik aku memang tak kisah. Tapi jangan, macam mana, kita sebagai manusia kan, kita tak boleh sangka sesuatu benda yang kau tak lalui benda tu tau. Macam aku kan, orang nak cakap aku gila apa semua, okey tak apa, cakap aku gila boleh. Tapi jangan kata tipu aku, menipu. Kau macam korang mendesak, bukan korang yang tengok ni tau. Maksud aku, seseorang yang tak percaya, macam dia nak sangkal aku tipu ni, dia mendesak aku untuk akui aku tipu, sedangkan benda tu aku lalui. Kau tak percaya, itu bahagian kau. Tapi kau tak boleh mempengaruhi pemikiran orang untuk ikut apa yang kau fikir. Sebab setiap orang pemikirannya berbeza. Jadi benda tu kadang-kadang buat sikit sebanyak buat aku terasa. Sebab apa tau, kau tak percaya, itu bahagian kau. Kau dah lepas bahagian kau. Kau nak tuduh aku tipu ke apa semua, kau nak maki ke apa, itu bahagian kau. Tapi bahagian aku tak adil bila mana aku yang lalui, aku yang rasa sengsara tu orang suruh macam, tak, kau tipu, kau jujur lah kau tipu. Kau sendiri tak ada dekat tempat aku, how come kau suruh aku ikut apa kehendak kau, apa kemahuan kau. So kat situlah kadang-kadang yang aku lalui lah kan. Aku rasa macam tak adilnya. Bahagianya hidup kau, simply je kau nak suruh orang ikut akur apa yang kau cakap, sedangkan kau tak lalui journey dia. Itulah yang aku selalu rasa bila mana orang tekankan apa kehendak dan kemahuan dia, sedangkan apa yang aku lalui, isi hati aku, orang tak nak dengar. Itulah yang normally aku rasa lah, bila mana orang push untuk aku akur apa yang dia cakap. So itulah sikit sebanyak perasaan yang aku lalui selama hari ni. Tapi tak apa, lain orang lain cara, lain orang lain pemikiran dia. So itu bahagian dia lah. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah SWT. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.